Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pada fasal ketiga dalam bab haji ni, itu sunat haji. Sunat haji dah. Setiap orang yang ingin melakukan ihram, nak niat umrah atau haji, disunatkan lebih dahulu mandi, sekalipun bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Jadi sunat mandi, tak kira lah haid nifas, mandi pun tidak kata suci dah. Daripada haid nifas dia sebab dia kata hadas besar dah. Kerana tujuan mandi adalah untuk membersihkan tubuh. Namun bagi perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas berniat mandi sunat, jadi dia bukan niat mandi wajib dan niat mandi sunat saja. Namun bagi mereka disunatkan menunda ihramnya sampai mereka suci dari haid dan nifas. Sunat bukan wajib dah. Jadi dalam lepas mandi sunat ihram tu, dia pun niat ihram tak ada masalah dah. Tapi lebih sunat dia tangguh sampai suci, tapi nak tangguh sampai mana kalau kita ikut rombongan dah. Sunat bagi wali yang mengihramkan anak-anak yang belum mayus ni. Jadi wali pula mandi tolak ihram pada budak-budak kecil lah yang belum mayus ni, 7 tahun ke bawah ni. Siapa yang tidak menemukan air maka sunat bertayamum. Dan yang seperti ini berlaku pada semua macam mandi, seperti akan terangkan kemudian. Kalau tak boleh mandi, nak disunat betul, pada tayamum lah, ganti mandi dah. Sunat dikala ingin masuk ke dalam kota Mekah sekalipun tidak berihram, mandi seperti yang terangkan di atas. Jadi nak masuk kota Mekah, kalau tak ihram, niat ihram haji ke atau umrah tu, tetap sunat mandilah. Tetapi bagi yang ingin keluar ke kota Mekah kerana hendak mengerjakan umrah ke tanah halal yang dekat dengan kota Mekah, yang diperkirakan bau tubuhnya tidak berubah selama dalam perjalanan, umpamanya ke Tan'im. Tan'im terdekat kata dia. Maka sunat mandi dari sana kerana hendak berihram. Maksudnya mandi tempat Tan'im dah. Kalau tak lorak lah, kalau ada masalah pula ramai-ramai lorak dah. Jadi tak ada dah. Tapi nak nyebutnya kalau boleh mandi, sunatnya sunat mandi di Tan'im. Dan tidak disunatkan mandi kerana hendak masuk ke kota Mekah, kerana tubuh telah bersih dari mandi yang dahulu dah. Padalah sekali dah. Pada sekali mandi di Tan'im tu kira padalah dah. Kira sekali nak masuk kota Mekah dah. Demikian juga yang berlaku bagi yang berihram haji, yang niat nak ihram haji ni, dan tempat itu tidak disunatkan mandi kerana ingin masuk ke kota Mekah. Gitulah dah. Ihram haji ni di miqat ni. Lepas tempat mana-mana hak tengah jalan tu tidak sunat mandilah nak masuk kota Mekah daripada dengan sebelum niat ihram lah. Sunat mandi kalau ingin masuk ke tanah haram atau ke dalam Kaabah, atau ingin masuk ke dalam kota Madinah, atau hendak wukuf di Arafah. Semua ni sunat mandi. Tapi gitulah tengok keadaan orang ramai tak boleh mandi dah. Lebih afdal mandi bagi orang yang wukuf setelah gelincir matahari, setelah zuhur lah, sebenarnya Zulhijjah tu wukuf tu, lepas maulidnya, lepas gelincir matahari. Namun dianggap sudah memperoleh pahala sunat kalau mandi sudah terbit fajar. Tapi boleh juga, boleh sunat dah kalau nak lepas subuh 9 Zulhijjah tu mandi dah. Tapi hak maulid lepas zuhur dah. Ya maulid ni, amal haji ni, kalau kaedah asalnya lepas zuhur lah, lepas zuhur dah, melontar lepas zuhur dah. Tu kaedah asalnya. Tapi lah sebab manusia ni ramai juta-juta ni, begitulah, jadi kita pepeh lah dah. Sunat mandi kerana ingin berhenti di Muzdalifah sudah terbit fajar, dan masuk waktu mandi sesudah tengah malam dah. Gitulah. Nak masuk Muzdalifah sudah subuh tu, mandi dah masuk waktu mandi sudah tengah malam dah. Jadi kita nak berhenti Muzdalifah tu, mandi tengah malam tu sebelum subuh lah. Gitulah dah. Sunat mandi ketika hendak melontar semua jamrah pada setiap hari tasyrik, kerana diterangkan dalam beberapa riwayat dari para sahabat bahawa mereka memperbuat yang seperti itu kerana tempat itu adalah tempat berkumpul manusia, yang dikiaskan dengan mandi hari Jumaat dan serupa dengan itu. Kalau maulid kat mandi tak boleh bau busuk lain dah. Tempat tu tempat ibadah, jadi maulid suci kerana jumpa manusia ramai dah. Dan yang terafdal mandi kerana ingin melontar sesudah gelincir matahari. Mandi ni kerana nak melontar lepas zuhur tu, kaedah mazhab Syafi'i kita asalnya tak boleh melontar sebelum zuhur. Dan dalam kitab Idah Manasik Al-Haji Imam Nawawi kita tak boleh tak jadi. Tapi sebabnya nak istihad semasa ni kerana orang ramai dah Malaysia apa ramai jadi melontar sebelum zuhur lah ni.
Dan terafdal mandi kerana ingin melantang sudah gelincir matahari dah. Dan tidak sunat mandi tu boleh lah sebelum lepas zuhur dah. Dan tidak sunat mandi kerana hendak melontar jamratul aqabah pada hari raya. Hari raya ni pagi lagi lah. 10 Zulhijjah ni tepat zuhur dah. Lepas zuhur ni hari tasyrik dah. Tidak sunat mandi kerana ingin bermalam di Muzdalifah. Kerana ingin tawaf qudum atau tawaf ifadah, atau kerana hendak bercukur, kerana dianggap cukup dengan mandi yang dahulu pada mandi hak memula lah. Mandi masa nak ihram ke apa dah. Tak payah mandi setiap Muzdalifah mandi ke apa dah, tak payah lah. Sunat sudah mandi ihram memakai wangi-wangian baik bagi lelaki ataupun perempuan. Berbeza dengan perempuan yang ingin menghadiri solat berjemaah dengan kaum lelaki, tak boleh lah dah. Dan juga tidak boleh perempuan yang menjalani iddah kematian suami itu memakai wangi-wangi. Tak boleh lah. Kalau lelaki tiba-tiba mati masa haji tu, dia tak boleh lah. Pakai wangi ke apa tak boleh lah. Jadi lepas mandi tu sebelum niat ihram. Lepas mandi sebelum niat ihram boleh pakai minyak wangi lagi. Lepas tak boleh lah. Lepas niat tak boleh lah dah. Wangi-wangi yang terbaik adalah kasturi, kemudian kasturi yang dicampur dengan air mawar agar hilang kasturinya lah. Dan semua ini dikosokkan di tubuh namun tidak sunat, bahkan makruh menyapu wangian-wangian di pakaian. Jadi nak sapu di tubuh, bukan sapu di pakaian dah. Pakai putih kita tu ihram tu tak molek dah. Sapu di tubuh dah. Kasturi ke minyak-minyak wangi ni sapu di tubuh. Lepas tu baru pakai pakaian, baru nak niat. Lepas tu dah. Dan tidak haram kalau masih tertinggal wangi-wangian di tubuh sesudah berniat ihram. Jadi tak haram lah. Kalau tinggal lagi masih ada bau-bau harum, keadaan sebenarnya tak sebau harum, tapi kita ni tak busuk nama tak dari selama ibadah haji tu tak bau busuk, kita boleh lah pakai wangi sebelum ihram, sebelum niat ihram dah. Dia start pakai ihram tak boleh pakai wangi ada. Wangi-wangi itu tidak boleh pakai selepas pakai ihram, bukan sebelum dah. Bukan sebelum niat, lepas niat tu boleh pakai dia pakai minyak wangi dah. Dan boleh membiarkannya sekalipun pada pakaian dah. Kalau ada lekat pakaian pun biar gitu dah, tak payah basuh ke apa. Kalau wangi-wangi tu kalau dipakai sebelum niat ihram dah. Kalau diambil wangi-wangi itu yang ada pada pakaiannya atau pada tubuhnya, kemudian dilekatkan lagi pada pakaian atau tubuh, sedangkan ia dalam keadaan ihram, atau pada pakaian dibubuhi wangi-wangi yang sudah dipakainya, kemudian dilepaskannya, kemudian dipakainya lagi, maka wajiblah ia fidyah. Jadi dia beli fidyah tu kerana pakai lepas pakai ihram, ataupun yang ada lekat tangan ni, jamu hak tangan ni pakai ihram, cuma tempat lain. Maksudnya pakai minyak wangi masa ihram lah. Dah. Ataupun minyak wangi tu lekat tubuh. Dia pecah dulu, pakai mu dah ada. Seolah-olah dia baru pakai minyak wangi. Dah, padahal pakai itu lekat lama dah, tapi dia ni pecah, bebus mula, seolah-olah dia baru pakai minyak wangi, jadi kena fidyah dah. Kalau wangi-wangi yang disentuh dengan tangan, disentuh tangan dengan sengaja, wajiblah membayar fidyah. Dah, minyak wangi tu lepas pakai ihram siap dah, bayar lepas niat tu baru jamuh pula dah. Tetapi kalau wangi-wangi itu berpindah kerana dibawa peluh, tidaklah mengapa kerana bukanlah disengajakan. Ini keadaan disengajakan banyak sebenarnya, tapi kadang mazhab kita ni keras sangat lah. Kalau benda tak sengaja cabut budu ke apa, bukanlah kita pisah, bukanlah kita cuai, bukanlah melampau dah, garu sikit tercabut, tak boleh lah, kena dam gitu dah. Benda tu tak sengaja dan bukanlah pisah. Tapi kalau kawannya tu kuat, garu kuat tu memanglah logik tu cuai dia dah. Kalau bagi tak sengaja tak tahu dia, kena maaf banyak dah. Orang buat haji ke ni, bukanlah mudah ni, susah ni. Sunat bagi lelaki sebelum berihram, sebelum pakai ihram dan niat ihram tu, memakai sarung dan selendang kerana mengikuti cara Nabi SAW. Dan warna sarung dan selendang adalah berwarna putih. Lagi baru kerana Nabi SAW bersabda, "Al-basu min siyabikumul bayad." Artinya pakailah dari pakaian kamu yang berwarna putih. Hadis riwayat Ahmad, Daruqutni, Baihaqi, Ibnu Majah dari Abu Daud dan Ibnu Abbas. Jadi pakai ihram ni molek warna putih. Bukan pakai ihram saja, kalau kira pakai lebih sunnah lah dah. Kalau kita nak kira sunnah, bukan pakai serban nombor 1 dah. Bukan pakai jubah, pakai putih. Kalau pakai t-shirt ke, pakai baju kemeja ke, pakai baju apa pun, baju Melayu pun warna putih lebih afdal berbanding pakai jubah warna lain. Kena faham tu dah. Ia keadanya pakai putih tu lebih sunnah berbanding lain. Dah, berbanding warna lain, walaupun berjubah, walaupun berserban ke apa, dia nak putih, bukan nak keserban ke apa tu dah. Kalau nak kira lebih sunnah lah dah.
Dan kalau tidak ada yang baru, maka bolehlah yang sudah pernah dicuci dan sunat mencuci pakaian yang baru kalau kebiasaannya kain itu kena najis pada sebahagian kain tersebut lah. Jadi, maksudnya pakai baru ke tak ada tak, pakai lama pun asal kebersih dah. Apa pun kalau kena najis kena bersih lah dah, walaupun sikit dah. Sunat memakai sandal, selipar lah. Nah. Kerana Nabi SAW bersabda, liyuhrim ahadukum fi izarin wa rida'in wa na'lain. Liyuhrim ahadukum fi izarin wa rida'in wa na'lain. Hendaklah salah seorang kamu berihram dengan memakai sarung dan selendang serta sepasang sandal. Jadi kamu ni, setiap kamu ni kena ihram dengan pakai sarung, pakai selendang ke atas ni dah. Sarung ni ke bawah dah, selendang ke atas ni sebar tabah ke apa ni serta sepasang sandal dah. Sepasang sandal ni pakai selipan lah. Hadis Abu Amanah. Makruh bagi orang yang berihram yang lelaki memakai kain yang dicelup, terkecuali yang dicelup dengan kesumbar. Dan makruh memakai kain yang dikena najis dalam ihram. Jadi makruh tak sampai tahap arai lagi lah. Celup-celup ni tak molek lah. Kain you kayak dah zaman dulu, warna kuat ni otin dah. Lepas tu jatuh ni bau je kuat dah. Warna tak kuat gitulah dah. Wajib bagi lelaki melepaskan pakaian berjahit. Tak boleh pakai berjahit dan bertangkup. Takut tekih jahit lah. Tapi bagi wanita dan orang yang khunsa tidaklah wajib melepaskan pakaian berjahit dan bertangkup. Bahkan wajib membuka muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Dah, kaf ni bukan maksudnya tapak tangan. Maksud tapak tangan sini. Ada belakang ni tapak tangan juga. Kaf tu dah. Jadi, terbuka ni tak apalah dimaafkan dah. Sunat bagi lelaki sebelum mandi mencukur kumis. Dah, kumis ni misal lah. Misal ni, ada bahalah di kalangan ulama ada kata cukur tu. Tak sunat. Ada kata tak gunting saja. Tak sampai cukur dah. Tak apalah kita ambil pendapat kata cukur ni kumis ni sunat dah. Mencabut bulu ketiak sunat, mencukur bulu apa? Bulu hari ni dah. Dan memotong kuku. Sunat dah. Terkecuali kalau sudah mendekat tanggal 10 Zulhijjah. Kalau dia baru dekat lolos 10 Zulhijjah, baru nak niat ihram. Tak molek lah masuk sampai 1 hingga 10 tu. Tak molek dah. Semua itu ditunda lah dan dikerjakan sudah menyembelih korban. Kalau nak buat juga lepas sembelih korban pada 10 Zulhijjah. Itulah biasa. Sunat sudah berbuat yang disebutkan di atas mengerjakan salat 2 rakaat dengan niat solat sunat ihram. Jadi lepas sudah pakai apa sudah tu barulah niat sunat ihram. Yang lafaznya berbunyi usalli raka'ataini sunnatal ihram lillah ta'ala. Ku solatkan 2 rakaat sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Janganlah mengerjakan solat sunat ihram dalam waktu karahah. Itu alih. Dia bukanlah solat sunat bersebab kata boleh potai masjid. Kena cari waktu yang tidak dibenci, dilarang ataupun diharamkan solat. Kerana mengerjakan solat pada waktu itu makruh terkecuali dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram ni masa-masa mana pun tak ada masa waktu makruh dah. Cukuplah sebagai ganti solat sunat ihram dengan mengerjakan solat fardu atau solat sunat yang lainnya. Tapi kalau kita nak sembahyang sunat ihram tiba-tiba orang band ataupun orang qomat nak sembahyang fardu, kita ikut tu automatik lah kita macam sembahyang sunat ihram dah sebagaimana kita sembahyang solat tahiyatul masjid. Betul dengan sembahyang fardu, terus sembahyang fardu tu bermakna kita telah hormat masjid dah. Tetapi kalau diniatkan solat sunat ihram bersamaan dengan solat fardu atau solat sunat lainnya, diperolehinya pahala solat fardu dan solat sunat lainnya. Jadi dia boleh nopel lah. Solat fardu ni boleh nopel solat tahiyatul masjid, boleh topel solat ihram, boleh topel solat hajat, boleh topel dah. Gitulah. Tak mesti berdiri sendiri dah. Kita pun ajar masyarakat kita sembahyang hajat, sembahyang istikharah, sembahyang sembahyang ihram, kebanyak lagi sembahyang ni. Dia boleh topel dengan solat taubat ke apa, dia topel dengan sembahyang hak mana ada. Tak usah buat hak baru-baru lah, kira topel sekali dah. Dan kalau telah diniatkan solat sunat ihram bersama dengan solat yang lainnya, terlaksanalah tuntutan untuk mengerjakan solat sunat ihram. Capalah dah. Boleh dah pahala dia dan tidak perlu dia sembahyang hak lain lah. Namun tidak mendapat pahala sunat ihram sebagaimana diterangkan dalam huraian solat tahiyatul masjid. Tapi kata tak dapat pahala sunat ihram.
Kurang lah, bukan tak boleh langsung dah. Dia niat tu boleh dah, tapi tak sapal lah 100%. Kalau buat suku tu boleh 100% kita kata lah. Tapi dia betul dia boleh lah buatnya dah. Betul seorang komak tu. Tak usah nak sembahyang sunat ihram lagi dah. Macam tahta masjid juga dah. Maulid ni semaya lah suku dah. Tahta masjid baru semaya fardu dah. Atau semaya qabliyah. Nah, tapi kalau dia tak ada, mari lewat ke apa. Tupai tahta masjid pun boleh. Tahta masjid tupai qabliyah boleh. Ataupun tupai hak fardu pun boleh dah. Tak boleh lah. Tak ada tuntutan ni nak buat suku ni dah. Dia pakai masuk sekaligus dah. Tapi mestilah kurang daripada hak buat suku ni dah. Gitulah cerita dia. Setelah selesai mengerjakan salat sunat ihram 2 rakaat, hendaklah ia berniat ihram sambil menghadap ke arah kiblat. Lepas salat sembahyang sunat tu barulah menghadap kiblat pula, baru niat ihram dah. Dan lebih afdal berniat ihram ketika hendak berjalan, kalau berkenderaan hendaklah sesudah berada di atas kenderaan. Atas kenderaan baru molek niat dah. Ataupun jalan kat jalan biasa atas kenderaan lah kita dah niat. Yang sudah berada di jalan kota Mekah, jalan nak pergi ke Mekah lah tak? Dan kalau berjalan kaki hendaklah berniat ihram ketika berhadapan ke jalan ke kota Mekah dah. Berhadap jalan nak pergi ke kota Mekah dah. Cara yang pertama kerana mengikuti cara Rasulullah SAW, dan cara kedua dikiaskan dengan cara pertama dah. Betulnya Nabi atas kenderaan Nabi ni jalan kaki tu kias dengan atas kenderaan lah. Sunat bagi yang memasuki kota Mekah sebelum wukuf dah. Wukuf di Arafah dah. Mandilah lebih dahulu kerana mengikuti Nabi SAW. Nabi ni mandi sebelum wukuf di Arafah dah. Dan kerana ingin memperolehi pahala yang tidak diperolehi kalau dikerjakan sedah wukuf. Sedah wukuf tak boleh dah nak. Masa sebelum wukuf boleh dah. Sunat masuk ke kota Mekah dari arah yang tertinggi yang dinamakan Hajun. Sekalipun jalan yang dilaluinya masuk kota Mekah bukan melalui daerah itu dah. Kau nak ikut jalan tu dah, walaupun dia mari kita pada jalan arah lain dah. Kerana mengikuti cara Rasulullah SAW, Nabi masuk kota orang lain pun walaupun daripada arah lain cubalah masuk kota juga. Sunat masuk kota Mekah pada waktu siang dan yang terafdal pada pagi hari sesudah mengerjakan solat subuh. Dah. Kerana mengikuti cara Nabi SAW, sunat masuk ke dalam kota Mekah dengan berjalan kaki tanpa memakai sandal. Dengan syarat jika tidak mendatai kesukaran lah, tak pakai selipar. Kalau tidak suka dah, hormat kepada tanah hari lah. Kalau suka tak payah dah, sakit kaki dia bukan dia dah. Tidak ditakutkan kakinya terkena najis ke, dan tidak menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan suatu pekerjaan kerana berjalan tanpa memakai sandal jadi sakit, jadi ibadah lain pula terganggu bukan dia dah. Berjalan kaki tanpa sandal menunjukkan tanda merendahkan diri dan menunjukkan budi yang tinggi. Gitulah di Mekah kita, bahkan kita masuk dalam kubur molek ni tak akan selipar dah. Tapi gitulah dah, kita ni dalam kubur kita cuma kat pasir ke apa tu tidak cuma mana dah molek, kita tak akan tanda hormat rendah diri kita dah, tidak sombong ya. Kerana itulah disunatkan berjalan tanpa memakai sandal dan awal ihramnya dengan syarat yang disebutkan di atas tadi. Dan bagi perempuan lebih afdal berkenderaan. Artinya ni lebih baik berkenderaan bukan berjalan kaki dah. Kerana ada kehormatan dia lah. Sesungguhnya bagi orang yang ingin masuk ke dalam kota Mekah menanamkan rasa takut, khusyuk dan tawaduk, rendah diri dah. Dan merasakan dirinya banyak berbuat salah, dia bodoh banyak salah orang lain ni. Walaupun orang kata macam-macam, lebih banyak baik daripada dia. Dia hak bodoh kali dah. Dia hak jahat kali dah. Berasa banyak salah dah. Dia berasa orang lain ni takut dia lah penyebab orang tak terima amal ke. Atau dia lah jadi bala ke, takut sedia sebab dia rasa hina diri di hadapan Allah SWT. Dan jangan berasa dia lebih hebat daripada orang lain dah. Perasaannya seperti itu selalu dipeliharanya sampai yang masuk melalui Babus Salam. Inilah Masjid Mekah ni. Dan apabila dilihatnya Kaabah atau bagi orang yang buta. Orang buta tak nampak lah. Atau bagi orang yang masuk ke dalam keadaan gelap sampai ia melihat Kaabah. Kalau tidak ada yang melindunginya, kalau boleh sampai nampak Kaabah. Dan di tempat itu hendaklah berhenti untuk membaca doa. Mau nampak Kaabah, baca doa dah. Sebagaimana doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan mengangkat kedua tangannya dengan rasa khusyuk dan tawaduk serta perasaan takut kerana mengagungkan Allah. Inilah doa yang dibacakan pada waktu itu. Ada doa dia ni, dia ajar kita doa apabila kita nampak Kaabah dah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid min syarafihi wa 'azamihi wa mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa barran Allahumma antas salam wa minkas salam rabbana bis salam. Ya Allah, tambahilah Baitullah ini akan ketinggian, kebesaran, kelebihan dan kemegahannya.
Dan tampillah akan orang yang memuliakannya dan membesarkannya dan mereka menunaikan haji dan umrah pada Baitullah ini akan ketinggian, kelebihan, kebesaran dan kebajikan. Ya Allah, Engkau jualah yang sejahtera dan kesejahteraanmu, anugerahlah kami kesejahteraan. Inilah doa yang kita mula nampak Kaabah, mula masuk. Itulah Babus Salam ni. Setelah itu diiringi dengan doa yang dikendakinya untuk memohon segala yang dikendakinya dan yang terutama memohon keampunan daripada Allah SWT. Nombor satu, tak ada lah doa keampunan. Kemudian masuklah ke dalam Masjidil Haram melalui pintu Bani Syaibah. Lepas tu masuk ke pintu Bani Syaibah tadi Babus Salam ni. Sunat bagi orang yang mengerjakan tawaf qudum sebelum membuka pakaian ihramnya mencari lebih dahulu rumah tempat menginap. Kalau orang buat tawaf qudum sebelum buka pakaian ihram dia lepas sudah buat umrah tu dah. Cari tempat menginap kerana tawaf qudum itu penghormatan bagi Allah. Bisa lah. Kerana itulah jangan mengerjakan sesuatu selain dari mengerjakan tawaf qudum terkecuali kerana ada uzur. Tawaf selamat datang lah nak. Mula sapa Makkah dah. Tawaf qudum lepas masuk Masjid Makkah ke apa tu? Buat tawaf qudum dah. Dilihatnya orang yang sedang mengerjakan salat berjemaah atau hendak mendirikan salat berjemaah atau waktu salat sudah tepat masuk dah. Sekalipun salat sunat atau dilarang melakukan tawaf atau tempat tawaf sangat sesak yang ditakutkan akan mendatangkan mudarat, maka hendaknya didahulukan salat sunat tahiyatul masjid dalam bentuk yang kedua. Ya kaedahnya moleknya kita bukan semai tahiyatul masjid, kita sampai ke Masjidil Haram, kita tawaf. Kaabah, tapi kalau sampai ke susah nampak dah. Jadi kita kena semai sunat tahiyatul masjid lah, nak semaya kata tiba-tiba qomat dah. Semai fardu dululah sudah ni. Bahawasanya tawaf qudum itu bagi orang yang masuk kota Mekah dengan tidak berihram atau berihram. Ihram boleh juga dalam haji ifrad atau haji qiran. Dan masuk kota Mekah ni maksudnya musim haji dah. Orang haji tamattu ni sudah dah. Haji ifrad dengan haji qiran ni baru nak buat sekaligus lah dah, ataupun dia buat haji ni dah dia umrah ni lepas buat haji ataupun serentak. Haji qiran ni serentak dah. Dan masuk kota Mekah sebelum wukuf di Arafah. Kerana bagi mereka tidak mempunyai tawaf wajib. Jadi tidak tawaf wajib ni kalau dia ni orang yang tidak ihram lah. Gitu lah. Tak bukan tawaf wajib lagi ni lah. Kalau orang tahu apa, orang haji tamattu ni buat umrah dulu, ni tawaf wajib lah mula sapang tengok Mekah dah. Berbeza dengan orang berihram umrah, tidak disunatkan mengerjakan tawaf qudum kerana diwajibkan kepada mereka mengerjakan tawaf umrah terus. Tawaf qudum ni orang yang masuk Mekah gitulah, dia bukannya buat umrah. Kalau buat umrah tu buat tawaf umrah lah dah. Dan kalau tawaf umrah telah dikerjakannya, maka masuklah ke dalamnya tawaf qudum juga. Maksudnya macam kita cerita sanalah dah. Tahiyatul masjid masuk dalam apa sunat qabliyah atau masuk dalam solat fardu, begitu juga sunat apa dia sunat ihram ada dah. Semai solat sunat ihram masuk dalam fardu, kalau masuk dalam sunat kau je boleh tunaikan habis. Begitu juga tawaf qudum ni, tawaf umrah ni boleh masuk dalam tawaf qudum ni. Tawaf qudum masuk dalam tawaf umrah lah. Dan juga tidak disunatkan pada orang yang masuk ke dalam kota Mekah yang mengerjakan haji ifrad atau haji qiran. Jadi orang haji ifrad, haji qiran ni tidak sunat tawaf qudum, gitulah dah. Maka masuk ke kota Mekah sudah wukuf di Arafah, sudah lewat tengah malam, kerana diwajibkan kepadanya hanya mengerjakan tawaf haji. Dah. Tawaf haji ni 10. Itulah tawaf rukun. Maka apabila dikerjakan tawaf haji, termasuklah ke dalamnya tawaf qudum juga. Gitu juga dah. Walaupun 10 Zulhijjah ke apa yang buat tawaf haji, serupa dah tawaf qudum dah. Tawaf qudum itu tidak terhapus kerana duduk dalam masjid. Kendati pun tawaf qudum itu penghormatan pada Allah, ia tidak mampu hapus. Begitu sebenarnya saya tahu masjid pun tak terhapus kalau pendapat kuat ni. Cumanya kuih adat lah. Sepatutnya kita sebelum masuk rumah kita bersalin dah. Sebelum kita masuk rumah Allah ataupun masuk dalam rumah Allah, kita bersalin dengan cara tahiyatul masjid. Gitulah keadaannya. Sunat bagi perempuan yang baik-baik dan yang cantik menunda tawaf qudum sampai waktu malam kalau tidak ditakutkan kedatangan haid lah. Sunat bagi yang ingin masuk ke tanah haram atau ke kota Mekah berihram umrah. Jadi orang nak masuk tanah haram atau ke Mekah, moleknya ihram umrah lah. Nak masuk saja bukan dia rugi nak.
Setakat tu sajalah perbincangan hari ni. Kita lepas ni kita bincang wajib dan sunat tawaf. Ada panjang lagi perbincangan kita. Nak sambung ke takut panjang sangat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.